Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam one team, one target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia. InsyaAllah, Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk meneruskan bengkel CIDS. Membina RPH PDPR menggunakan CIDS ya. Yang terbaru saya akan masukkan sisipan. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam keadaan sihat, walafiat dan memberikan kekuatan ya. Yang berusaha lah Encik Seminarizan dan lagi perumahan ada pengetua daripada SMK Ulu Benam, yang dihormati rakan-rakan SIC Plus jika ada, dan juga rakan-rakan daripada sektor pembelajaran yang bersama pada petang ini. Juga yang tak lupakan juga yang saya sangat hormatilah guru-guru yang bersama-sama masih meneruskan perjuangan dan meneruskan jihad untuk mendidik anak bangsa dan bersambung dengan membina RPH menggunakan CIDS pada petang ini ya. Alhamdulillah untuk makluman tuan-tuan pagi tadi dengan sekolah rendah sekolah rendah tadi melebihi 100 orang sampai 100 orang saja. Lebih daripada 100 sudah tak boleh dah ya. Jadi terpaksalah tadi ada juga cikgu-cikgu yang merungut tak dapat masuk tapi tak apa kita berikan bahan pada mereka lah sebab untuk sekolah rendah mereka ada transisi. Saya ingat itulah jangkaan saya betul untuk sekolah menengah ni, insyaAllah kita tak ramai lah memang mustakadnya baru 23 orang. Dan satu lagi sebabnya ialah memang sekolah menengah ni tak ramai lah sebab yang keduanya ialah saya juga dah membuat bengkel lah di sekolah macam di SMK Rungkup, di SMK Tun Razak, SMK Heri Johari, Ulu Benam ya, berkenaan bagaimana membina RPH menggunakan CIDS ya. Jadi saya akan ulang balik daripada awal daripada awal. Jadi untuk sesi ni kita sebenarnya sejam saja tuan-tuan kita akan mula tadi 25 minit sampailah pukul 3. Pukul 3 saya akan berhenti. Baki lagi setengah jam adalah untuk soal jawab. Artinya kalau tak ada soal jawab, kalau semua selesai, artinya mungkin dalam sejam sejam 20 minit kita akan habis lah InsyaAllah Jadi saya mohon tuan-tuan yang membuka mic di komputer tolong tutup. Mohon tutup lah sebab dia ada sikit gangguan mohon Cikgu Hamidah, Cikgu siapa lagi tolong tutup mic untuk supaya saya fokus. Tapi tuan saya berikan dulu apa yang saya nak sampaikan. InsyaAllah nanti tepat pukul 3 atau pukul 3 lah lebih sedikit kita akan buat soal jawab tuan-tuan nanti untuk soal jawab saya akan baru saya rujuk pada cicet. Untuk sekarang ni saya tak rujuk cicet lah saya terus pada soal jawab. Okey, kita teruskan pada pembentangan kita. Okey. Doktor, ya. Saya buka link untuk cikgu sekolah saya. Okey, alhamdulillah. Jadi saya tak boleh tutup mic kan? Oh, kalau tak nanti dia orang tak dengar. Okey, jangan tutup mic yang tu, cuma ialah harapnya tak ada gangguan lah InsyaAllah. Terima kasihlah cikgu sebab cara itu sebenarnya bagus. Dia memudahkan maksudnya tak ramai lah masuk dalam satu grup tu macam dijadikan SK sekolah rendah tadi Terima kasih banyak cikgu Kita orang buat 2 grup pagi dengan petang ni. Okey, tak apa cikgu, teruskan Okey, saya teruskan kepada bahan tangan saya. Saya juga baru sampai tadi, baru masuk. Memang saya tunggu sikit lah, 10 minit itulah baru saya mula Okey, jadi kita lihat tuan-tuan kalau suara tak dengar, kalau gambar tak keluar macam pagi tadi gambar tak masuk saya buat di PPD tadi, tolong maklumkan internet memang masalah pagi tadi di PPD. Jadi gambar tak keluar. Jadi kalau sekali saya di rumah supaya dapatkan internet yang baik. Saya buat di rumah Okey, jadi saya teruskan. Mula macam biasa tuan-tuan kita masuk pada CIDS. Tulis CIDS boleh. Kita akan keluar CIDS Collaborative Internet Design System. Kita masukkan ID kita.
Baru diupdate tuan-tuan ya. Hari Sabtu dan Ahad CIDS ni baru diupdate ya. Harap paparan yang saya tunjukkan ni dapat ya pada tuan-tuan semua Okey, saya masukkan password. Okey, akan keluar begini, tuan-tuan ambil di tengah-tengah. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan dulu tuan-tuan ya, apa yang telah disemak oleh Dr. Suhaimi, tuan pengarah kita. Kalau saya buka pada rekod, ya, nampak tuan-tuan ya, ada nampak yang telah mula disemak oleh Dr. pengarah. Kalau saya lihat di sini ni di sini. Cikgu Muniamah Cikgu Muniamah Anita, anak perempuan yang paling naidu. Saya tunjukkan sedikit apa yang telah disemak. Ya, ada juga ni daripada SK dengan betul, Nur Afini tengok mana kita tadi tengok Nur Afini pula Afini tak ada habis. Kita tengok apa yang telah di komen Okey. Kita lihat ni Cikgu Nur Afini binti Razali. Skor rendah jadi cikgu ni tak ada kat sini lah, SK dengan betul. Cuma saya mohon tuan-tuan nanti gambar nanti kalau boleh tuan-tuan elakkanlah gambar seperti ini tuan-tuan elok gambar gambar pasport lah, gambar seperti IC kita tu kalau lelaki tu kalau paling baiknya cantiknya ada blazer dan bertali leher lah bersama dengan name tag. Manakala untuk perempuan gambar yang formal tuan-tuan nampaknya Cikgu Nur Afini ni di dalam kereta jadi gambar ni kurang formal. Lepas ni tuan-tuan mohon letakkan gambar yang formal Okay, ini yang dibawa oleh Cikgu Afini untuk jadual PDPR beliau. Dilihat, bagus. Nampaknya ada sikit objektif. Objektif yang dibuat tu objektif yang umum, tidak boleh diukur. Boleh dapat menjelaskan teknik garisan dengan betul. Mungkin lepas ni tuan-tuan mohon Tuan-tuan mohon nanti buat objektif yang boleh diukur nampak cantik dia buat ni. Lagu Kami Sayur ni dibuat ni ada video dia. Cantik dia buat lepas tu ada pra pembelajaran maya, pasca pembelajaran Dan kita lihat komen. Saya ada komen saya kata komen cadangan penambahbaikan membuat objektif yang boleh diukur. Contoh pada akhir PDPR boleh dapat menjelaskan 3 teknik garisan menggunakan modul yang disediakan dengan betul. Tahniah cikgu untuk keseluruhan LPH. Komen saya, komen daripada Puan Kasimiati, juga ada komen daripada Tuan Pengarah, Datuk Pengarah. Tahniah dan teruskan merancang. Guru besar dia pun komen tahniah dan teruskan merancang. Tapi cantiknya tuan-tuan kalau adalah yang memegang CIDS takbir, cantiknya yang komen dulu ialah saya betul, saya, kemudiannya ialah guru besar atau Tuan Pengetua, seterusnya Puan Kasimiati, Tuan PPD dan akhir sekali barulah Dr. Pengarah itu cantiknya susunan tuan-tuan tapi walaupun ini dah okey terbaik dah Ini saya nak contoh yang RPH yang telah disemak oleh Dr. Pengarah kita Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana kita memulakan satu rekod Pertama kita tengok dulu kelas. Itu kelas baru Tapi saya nak sunting kelas dulu. Saya ada kelas yang saya nak buang nanti Sepada hari ini saya kena tak apalah tengok tempat saya tak ada nampaknya. Jadi saya boleh buat tengok tempat Saya nak buat 4 gambar lah. Tutup. Okey, memula kita kena cipta kelas baru. Cipta kelas baru. Katakan sini kategori ini sekolah menengah. Aras kelas tingkatan 4. Nama kelas katakan saya nak buat sorry lah saya ambil terlima lah tingkatan 5. Tingkatan 5 nama kelasnya ialah katakan 5 gamma. Contoh je tuan-tuan Pelajarnya ada mungkin 24 orang. Dan saya tekan simpan. Simpan Okey, sekarang boleh terus pada waktu pengajaran. Okey, sekarang saya bawa waktu pengajaran waktu jadual saya ni pelik sikit tadi saya mengajar sekolah rendah. Dan mengajar sekolah menengah ikut saya tak ada mengajar tapi saya tunjukkan contoh tadi tuan-tuan Jadi jangan terkejut tuan-tuan tengok ada transisi. Di transisi ni untuk sekolah rendah tuan-tuan Mana tahu anak-anak tuan-tuan yang tahun 1 dia gunakan transisi.
Ya. Okay, yes. Tapi kali ni saya nak buat untuk sekolah menengah, untuk PR dan juga untuk sisipan nanti ya. Okey, katakan saya nak buat hari Khamis, hari Rabu saya dah buat tadi. Boleh lekuk Rabu. Tak apalah, Khamis lah senang sikit. Khamis saya buat tadi kelas pertama. Oh, tuan gangguan. Ada ke tuan terima kasih? Gangguan sikit tuan ya. Okey. Mohon tuan ya, mohon di atas situ ya. Kita share rakan-rakan kita tadi tak apa-apa tuan ya. Ganggu sedikit. Okey, kemudian kategori kita ambil, katakan saya nak ambil okey. Sains dan matematik pada sisipan ni tuan ya. Saya ni maaf tuan-tuan tak pandai untuk biologi dan sains ni tapi saya cubalah Katakan saya nak ambil biologi lah. Ambil biologi. Tuan ya. Tuan saya tak mengajar biologi. Tapi saya nak tengok contoh. Sisipan ya. Sebab kita nanti nak tunjuk beza antara sisipan dengan yang normal. Saya nak tunjuk geografi tak kena juga sebab geografi tak ada sisipan. Ya. Dapat ini sebagai contoh ya tuan-tuan ya. Jadi kalau cikgu biologi dekat sini saya tersilap, saya mohon maaf lah. Okey lah, dia tersilap pada kemah saya. Okey, kita teruskan. Mohon tuan-tuan ya. Ada suara tu. Okey. Tolong selesaikan ya. Okey, saya akan buat. Katakan saya mulakan kelas pukul pukul 10 lah 9 lah tuan-tuan ya. Pukul 9. Saya nak buat 2 jam tuan ya. 9 sampai 10.30 lah. Ini PDPR tuan ya. Kita boleh masa kita 9, 10, 10.30 lah contohnya begitulah. Lepas tu terus rehat ya. Rehat waktu sini lah. Waktu masa PDPR lah 9 pagi hingga 10.30 pagi. Okey, kemudian waktunya 3 lah Kenapa 3 tuan-tuan ni? Sebab dah 3 slot lah. Satu slot kan 30 minit. Jadi 9 10.30 ni ada 1 jam 30 minit. Jadi dah kira 3 slot. Tapi RPH nya kekal 1. Pastikan tuan-tuan sebab itu jangan lupa tekan tambah Tekan tambah. So saya dah ada 5 gamma biologi 9 hingga 10.30 pagi pada hari Khamis. Ya. Sebenarnya saya terus papar jadual waktu. Anda telah membuat settingan tapi belum tekan butang simpan. Saya tekan simpan tadi. Okey, apa dia tengok? Oh, dia ada masalah tuan dia tekan simpan tadi ya. Ada anak lagi tu. Saya cuba lagi tuan-tuan cuba sekali lagi. Tadi pun ada masalah tadi. Saya tekan hari Khamis. 5 gamma sains matematik biologi pukul simpan tadi saya tekan ya, butang simpan tadi saya lupa tadi pun 9 hingga 10.30 terlupa tekan okey 10.30 3 tambah, mungkin butang ini saya terlupa tekan tadi ya. Dah tambah, dah ada Khamis, 5 gamma biologi 9 hingga 10.30 pagi. Saya tekan butang simpan. Dah tak ada masalah tadi. Okey, papar jadual waktu lah. Nampak dah ada saya sini ya. Hari Rabu kejap mengajar tahun 1. Hari Khamis mengajar tahun 5 pula biologi pula tu ya. Okey, jadi dah selesai ada jadual. Sekarang kita mula buat jadual waktu untuk biologi ni bagi PPR. Okey, tuan-tuan boleh cetak dan simpan ya kalau perlu dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau tak ada masalah saya tutup. Okey, saya tutup. Dan sekarang saya mula buat rekod untuk PDPR ya bagi subjek biologi Tekta 5 2021 tuan-tuan ya. Okey, dicadangkan tuan-tuan untuk Tekta 5. Tuan-tuan ya, untuk Tekta 5 untuk 2022
2020 dicanangkan tuan-tuan gunakan saja RPH biasalah. Sebab mereka ni pun 22 bulan 2 dah mula periksa dah. Jadi nak mulakan masalah, gunakan saja RPH yang biasa yang tuan biasa gunakan lah. Lagipun sukatan Tektan 5 untuk 2020 tuan-tuan telah pun disisihkan lah daripada sistem CIDS. Masa sekarang untuk Tektan 5 2021 saja yang menggunakan format baru iaitu KSSM. Jadi saya teruskan. Harap kalau present saya tak nampak, tuan beritahu risau tadi saya dah terangkan dalam 20 minit baru beritahu tak ada. Rasa ulang balik. Okey, jadi kita teruskan. Sekarang kita cipta rekod baru. Okey, kita nak mula cipta rekod baru. Okey, tuan-tuan namakan sebagai tuan Bayu dulu. Wow. Okey, Cik Yu. Nak beri peluang. Mungkin nak set up bidang yang sudah bisa untuk rakan yang lain ni. Satu pula Okey. Okey, mula kita namakan kita, katakan saya buat Bayu. Bayu tadi kan tuan-tuan ya. Ini tak ada tuan-tuan ya. Ini Tektan 5 saja. Okey, sambil Bayu saya tulis PDPR. Sebab apa saya buat Bayu PDPR? Sebab ni Bayu, memang Bayu tengah PDPR tuan-tuan ya. PDPR T5 minggu berapa tuan-tuan ya? Katakan saya dapat minggu depan lah. Ya. Atau minggu ni lah, tak apalah, minggu ni minggu kedua kan. M2 Bayu PDPR T5 minggu yang kedua Okey, kategori kelas sekolah menengah tuan-tuan ya. Alas kelas okey, Tektan 5. Kemudian sains matematik, biologi, ada biologi. Biologi ya. Okey, kemudian tindakan seterusnya yang paling penting tuan-tuan tekan tekan PDPR sebelah ni, rancangan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ya. Tuan-tuan pilih tu, klik dia, kemudian cipta rekod. Okey, cipta rekod, tuan-tuan ingat ya. Lihat tarikh tu. Tarikhnya ialah telah berubah, maka kita kena ubahlah tuan-tuan ya. Kita ambil minggu ni kan 25 sampailah 20 ini bulan 2 tuan-tuan silap sampai 29 bulan 1 tuan-tuan ya. Minggu yang kedua. Okey. Okey, di pemberitahuan ni tuan-tuan buat PDPR. Pastikan tuan-tuan dah tulis PDPR. Okey. Untuk tema ni tema biologi tuan-tuan ya. Saya ambil je lah yang mana saya agak macam boleh kena dengan saya. Mungkin ekosistem ni saya pandai sikit kot. Tak pandai pun. Boleh lah faham sikit daripada geografi pada ekosistem ya. Saya ambil ekosistem dan kelestarian alam sekitar yang ada dalam subjek biologi. Tema dia. Saya telah pilih tema. Tuan-tuan dia tak sama tuan-tuan ya. Setiap subjek tu kadang-kadang tak ada tema. Ya. Kadang-kadang tak ada bidang pembelajaran, dia tak sama tuan-tuan ya. Jadi tuan boleh lihatlah Saya ambil ekosistem, ni seminggu ya. Saya ulang boleh tuan-tuan ya. MIW ataupun multiple integration worksheet ni adalah untuk seminggu. Jadi tuan-tuan kena fikirkan apa yang tuan-tuan kena ajar dalam seminggu. Bukan untuk sehari saja. Seminggu. Artinya tuan-tuan katakan dalam seminggu ada 3 kelas biologi. Jadi tuan-tuan kena fikirkan apa yang tuan-tuan kena ajar untuk 3 kali kelas tersebut dalam masa seminggu bagi subjek biologi. Katakan saya akan mengajar dalam masa seminggu ialah ekosistem, kemudian kelestarian alam sekitar. Kemudian saya letakkan standard kandungan, komuniti ekosistem, ekologi populasi, dan seterusnya mungkin ancaman alam sekitar. Saya buat 3. Standard kandungan pun saya kata mendefinisi, mengenal pasti biosis dan komponen biosis dalam ekosistem,
Kemudian sebenarnya itulah saya letakkan ni. Saya letaklah dulu letak je lah tuan katakan ada 5 standard pembelajaran, standard petasi pula pun mungkin ada 5 mungkin saya buat sampai 3 lah tuan-tuan sampai tahap penguasaan yang ketiga. Mungkin sekilas menganalisis inilah andaian saya objektif pembelajaran kita tambah ini saya contoh saja tuan-tuan pada akhir PDPR murid dapat tuan-tuan ingat saya dah beritahu tadi kita ada dalam seminggu mungkin kita ada 3 kali kelas bagi subjek biologi. Katakan dalam sehari itu tuan ada 2 objektif. Dalam sehari kelas tu tuan ada 2 objektif. Jadi kalau tuan ada seminggu tu ada 3 kelas, tuan ada 6 objektif. Katakanlah saya buat andaian, saya cuma ada 1 objektif bagi setiap kelas dalam minggu tu. Jadi saya ada 3 kelas seminggu, satu kelas 1 objektif, jadi saya cuma ada 3 objektif. Itu contoh tuan-tuan Jadi saya buat 3 saja. Satu, murid dapat menyatakan satu contoh. Menyatakan satu definisi ekosistem dan rantaian makanan dengan betul. Boleh saya tambah tambah sumber menggunakan modul menggunakan modul yang diberi dengan betul. Okey, saya boleh enter. Boleh dapat menyatakan satu definisi ekosistem dan rantai makan menggunakan modul yang diberi dengan betul. Satu lagi untuk saya buat satu tuan-tuan saya tak boleh buat 2. Sebab setiap hari saya ada 1 objektif saja. Kalau saya ada 2, saya kena buat 1, 2. Hari yang kedua 1, 2. Kelas yang ketiga 1, 2 lagi Tapi saya ambil contoh saya buat satu-satu je Sebab ini untuk kelas yang kedua Murid ni saya dah kena betulkan tuan ini saya betulkan. Ni kalau tuan-tuan betulkan ni cara nak betulkan tuan double klik. Okey. Terus menyatakan tadi boleh dapat tuan-tuan tanda right dia dah betulkan tadi dah pada akhir PDPR boleh dapat menyatakan jadi saya dah buat 2 kali tadi saya betulkan dan memberikan bukan menyatakan menghuraikan satu contoh tadi apa biosis tadi sikit satu susun biosis dan abiosis ini istilahnya istilah biologi satu contoh biosis dan satu contoh biosis berdasarkan video yang dilihat dengan betul. Okay, yang terakhir satu juga sebab ini untuk hari yang ketiga boleh dapat menulis satu artikel tentang kesan kemusnahan ekosistem di Malaysia betul. Okay, jadi saya dah ada 3.
objektif yang boleh diukur untuk 3 kali kelas. Satu kelas ada satu objektif saja. Okey, bila dah okey. Okey, saya teruskan untuk kriteria kejayaan. Yang ini khusus untuk sekolah TS25 . Jadi siapa yang ada yang terlibat sebagai sekolah TS25 perlu isi, dan KK ni ialah bagaimana aktiviti yang digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran ya. Apa aktiviti yang digunakan supaya boleh mencapai objektif pembelajaran tadi yang kita telah rancang . Okey, kaedah kita boleh pilih 2. Mungkin saya akan buat modul juga sebab saya sebut modul tadi. Dan projek, bukan ada projek sebab saya ada menulis satu artikel tadi ya. Saya ambil 2 kaedah dan 2 kaedah ni memang dicadangkan dalam PDPR tuan-tuan ya. Tajuk tema saya cadangkan tak payah isi sebab nanti tuan-tuan akan buat dalam RPH, jadi tak perlu isilah. Tempoh pelaksanaan pun tak payah isi sebab tuan-tuan juga akan nyatakan dalam RPH. Tapi kalau tuan-tuan nak isi tak salah tuan-tuan ya. Saya cuma cadangkan saja ya. Ringkasan aktiviti pun tak perlu isi, tapi kalau tuan-tuan nak isi boleh isi. Cuma saya nak tunjukkan pendekatan, kita akan buat 2. Pendekatan dalam talian, satu lagi pendekatan luar talian. Lepas saya merancang 1 jam, mereka belajar, 30 minit mereka akan buat penulisan ya. Arahan pelaksanaan pun tak perlu tuan-tuan nak isi. Kalau nak isi silakan, tapi saya suka jangan isi untuk memudahkan kita lah. Sama saja ada dihuraikan nanti dalam page kita ya. Kalau semua dah okey, semua dah tengok betul, tarikh pun dah betul, tuan-tuan tekan butang simpan. Okey, dah simpan, tuan-tuan boleh tutup. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam risau, dah simpan ke tak? Dah tulis berjaya, kalau risau juga kembali. Boleh tengok balik. Yang risau, simpan lagi. InsyaAllah ada tu tuan-tuan ya. Kemudian tutup. Yalah kadang-kadang kita takut, kita khawatir ada masalah capaian internet ya. Kemudian terus tuan-tuan tekan tutup. Bila dah tutup, kita buka rekod. Ya. Kita cari rekod kita. Okey, untuk saya memang nampak semua. Jadi tuan-tuan kena carilah. Katakan Khairuddin. Saya cari. Okey, saya dah ada ya ni tuan-tuan ya. Bio, PDPR, Theta 5, minggu kedua. Okey, kalau kita rujuk pada minggu ya tuan-tuan ya. Minggu 5 ni merujuk pada minggu kalender lah. Kalender kuda kita tu lah, senang cerita ya. Kalender kita yang sebenar. Tapi minggu pengajaran ni merujuk pada minggu PDPC di sekolah lah atau PDPR di sekolah ya. Jadi saya terus tekan pada butang MIW. Okey, dia keluar begini tuan-tuan ya. Yang warna merah ni tuan-tuan kalau nak tulis boleh tulis ya. Nak tambah boleh tambah, kalau tak tambah pun tak apa ya. Ada setengah sekolah tu memang mereka suka tambah, satu-satu ni mereka tambah ya, supaya nampak lebih detail. Tapi untuk hari ni saya tak tunjukkan. Okey, yang paling penting tuan-tuan, kita nak ubah tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tengok adegan pengajaran atau kaedah ya, susunan pengajaran kita, dimulakan dengan set indasi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan penutup. Yang ini sebenarnya lebih sesuai, adegan pengajaran ini atau kaedah susunan ini lebih sesuai untuk PDPC bersemuka, tetapi kita sekarang PDPR. Jadi kita kena ubah tuan-tuan ya, seperti yang dicadangkan dalam CIDS ini. Jadi kalau nak ubah tuan-tuan, tekan kepada mana-mana saja tulisan yang warna biru. Tuan-tuan tekan langkah. Okey, dia keluar begini tuan-tuan ya. Saya maksimalkan dia Windows ni. Bila saya maksimalkan, tuan boleh nampak ya. Kat sini ada ni. Pra pembelajaran teradun, pra pembelajaran maya, konvensional atau teradun. Sebenarnya pembelajaran maya. Sebenarnya pasca pembelajaran maya. Jadi dah ada semua ni. Tuan-tuan terus tekan butang simpan. Okey, simpan di sini tuan-tuan ya. Di sini. Bila tuan-tuan tekan butang simpan, okey, terus tuan-tuan tutup saja. Tak payah sunting MIW. Tutup saja. Tuan-tuan lihat dia dah mula bertukar. Di sebelah kanan tu pra pembelajaran, pembelajaran maya dan pasca pembelajaran maya di sebelah kanan ya. Jadi kita mula buat RPH tuan-tuan ya. Kita mula buat RPH. Okey. Kita mula pilih kelas. Okey, 5 gambar tuan-tuan ya. Saya ada 5 gambar tadi. Pastikan tuan-tuan telah memilih PDPR, klik PDPR. Dan saya sebenarnya nak ajar cuma ekosistem sahaja.
Yang ekologi populasi saya biarkan dulu. Saya cuma akan ajar komuniti dan ancaman. Ini mungkin ini tak ada ya. Saya pilih tuan ya. Ini tak ada lagi. Okey, yang ini pun okey, tadi saya pilih satu je, saya nak pilih ni saja. Boleh mendefinisi saja. Jadi ini tak adalah tuan ya, sebagai definisi saja. Ini tak ada, tak ada, tak ada. Okey, satu-satu saja. Ini pun mungkin sampai 1 2. Okey, ni. Jadi saya dah pilih pada saya punya dan saya ada dua, satu modul, satu projek. Mungkin projek tak ada lagi sebab tak masuk lagi TP4 tadi ya, menulis artikel. Tapi saya masih memilih dua pendekatan. Okey, bila saya dah rasa dah betul semua untuk hari pertama bagi subjek biologi pada minggu ini yang akan bermula pada hari Khamis. Mula hari Khamis ya? Mula hari Khamis ya. Boleh tuan ni contoh saja tuan ya. Kemudian tuan terus cipta RPH. Okey, bila dah cipta RPH, tuan boleh pilih tarikh. Okey, tadi saya pilih hari Khamis ya. Pasal Khamis sebetulnya hari Jumaat je lah tuan ya. 2 kali je lah kelas ni. Bukanlah 3 kali. Saya ada 2 kali kelas je ya. Okey, tak apa. Mungkin hari Jumaat tu kelasnya lagi panjang Okey, hari Khamis. Tapi tuan saya boleh edit lagi tuan ya. Kalau nak edit kita boleh edit lagi ni. Tak ada masalah kalau kita nak ubah. Ya. Rupanya bukan satu kelas, cuma ada 2 kelas. Kalau tuan nak edit, tuan tekan sunting saja ya. Tak apa, nanti kita tekan sunting ya. Kalau perlulah Okey, masa saya tekan apa tadi? Okey, masa kita buat tadi pukul 9. Pukul 9 sampai 10.30. Kita dah siap. Okey, pastikan tuan-tuan tidak sedia untuk dibimbing dan dinilai. Okey, nampak dah ada tuan-tuan ya? Dah ada ni ya. Saya cuma nak simpan dulu page dan saya nak sunting balik. Okey, saya simpan page. Okey, saya nampak ni tekan ini dah saya page saya dah siap lah. Cuma dalam PDPR ni saya dah tulis apa aktiviti yang dilaksanakan. Saya tak buat lagi, katakan saya nak sunting ya, saya nak buat balik. Tadi tak ada masa, sekarang baru ada masa, saya sunting. Okey, tuan-tuan boleh sunting, nampak ya? Bila kita sunting, kita boleh pilih. Sebab kita sebenarnya bukan ada 3 kelas, kita ada 2 kelas je. Jadi kita buat di sini. Tambah lagi. Mungkin kita boleh tambah lagi ni. Okey. Saya tekan lagi satu lagi ni. Ini saya boleh edit tuan-tuan ya, boleh edit. Kalau nak, boleh editkan 1, 2. Kalau tuan-tuan tekan ni, dia dah edit ya. Tapi kita boleh edit. Saya boleh buat jadi 2 tuan-tuan ya. Saya buat 1. Double klik, saya boleh buat 2 ni. 2, right. Sebab saya ada 2 kelas je. Simpan. Tutup. Okey, dah akan buat balik. Kalau tuan-tuan perasan, dia telah ditukar ada tukar dah. Nampak jadi 2 tu kan ya. 1, 2. Ini tak payahlah perintah dia tu nanti. Okey, projek boleh juga. Ini tak payah. Okey. Saya boleh buatlah kot. Ni tak perlu. Okey, PDPR. Okey, bila saya dah rasa okey. Saya kelas kena pilih tuan-tuan ya. Pilih kelas 5 gamma. Ingat tuan-tuan, kelas mesti dipilih dulu, saya siap. Bila kelas dah dipilih, tuan-tuan terus cipta RPH. So dah ada lah sekarang saya dah perbaiki lah. 1, 2 ya tadi. Okey, seterusnya saya terus buat. Pelajar saya tadi ada 21. 24 tadi ya. Saya buat. Dah lupa saya. 24 tarikhnya hari Khamis ni. 28. Masa pukul 9 hingga pukul 10.30.
Jadi 1 jam setengah. Okey, saya sedia untuk dibimbing dan simpan RPS. RPS akan disimpan. Saya dah ada ya. Sekarang saya boleh isi lah tuan ya. Okey. Okey. Oh. Sunting boleh. Sunting tertinggal ni tuan ya. Saya tertinggal dalam ni. Masa. Okey, bersunting balik. Tak masa. Katakan ni saya nak buat tadi ya. 30 minit. Sini 30 minit. Sini pun 30 minit. Kan saya tadi 90 minit ya. 1 jam setengah tadi kan. Jadi kita 90 minit. Okey, di sini tuan-tuan boleh dapat contoh ya. Murid diberikan contoh video ekosistem di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp. Okey, itu senang saja. Kemudian itu pra ya, pra. Kemudian berdasarkan video yang diberi, murid memberikan cadangan definisi ekosistem. Okey, di dalam WhatsApp juga, dalam grup WhatsApp. Okey. Maksud berbincang dalam WhatsApp je tuan-tuan ya, video tadi bincang dalam WhatsApp je. Kemudian yang sini pula murid menulis satu artikel berkenaan kemusnahan ekosistem menggunakan modul yang diberi. Okey, maksud saya dengan modul. Kalau tuan dah okey, ya, bila dah semua dah baik semua, tuan boleh simpan RPS. Jadi RPS saya dah ada dan telah sedia untuk dihantarlah untuk pengesahan. Kita boleh hantar pengesahan tuan-tuan ni walaupun PDPC belum bermula. Kita boleh hantar di mana nanti mungkin SISC Plus atau SI Partner Plus atau mungkin tuan ketua, tuan-tuan sendiri boleh memberi komen untuk penambahbaikan sebelum PDPC berlangsung. Jadi kita boleh hantar dan dia dapat komen penambahbaikan, kita boleh sunting semula ya. Contohnya kalau tuan-tuan nak tambah pula video mungkin tuan ketua minta ada contoh video dalam pra pembelajaran tersebut, kita nyatakan ada contoh video, maka kita boleh tambah lagi video menggunakan link daripada YouTube. Jadi kita tinggal sunting saja tuan-tuan ya. Dan tambah link video daripada YouTube. Kalau tak ada masalah, okey. Maksudnya ni lah. Dah selesai yang ini. Contoh PDPR. RPS PDPR menggunakan CIDS. Pastikan tuan-tuan ada kelas 5 gamma. Yang tuan-tuan telah pilih tadi ya. Okey, seterusnya. Yang ini dah selesai. Kalau tuan-tuan nak patah balik, tuan-tuan boleh tekan di atas ni. Atau tuan-tuan boleh tekan dekat bawah ni sekali. Kembali ke model ya. Tapi kadang-kadang saya suka tekan di atas ya. Saya tekan di atas. Okay, saya kembali ke model. Okay, saya ada lagi 15 minit untuk menjadikan contoh PDPR sisipan. Ya. Biologi juga. Cuma saya tak detail lah macam tadi ya. Okey, kita akan buat satu lagi rekod. Kita cipta rekod baru. Okey. Kali ni saya namakan, saya nak buat minggu ketiga tuan-tuan ya. Minggu ketiga. Sebab saya dah buat minggu kedua tadi. Sisipan saya ni saya nak buat pada minggu ketiga ya. Saya buat bio PDPR T5 minggu 3. Minggu depan lah bulan 2 Okey, kategori kelas sekolah menengah. Tingkatan 5. Sains dan matematik. Subjek saya pilih biologi. Ok,
Okey. Pilih ya rancangan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, tuan pilih cipta rekod. Cipta rekod, rekod telah menjadi cipta. Ini penting tuan-tuan ya, kita tengok baik-baik ya. Okey, kita akan mula pada minggu depan. Okey, betul dah tarikh yang dicadangkan tu. Minggu ketiga tuan-tuan lah Minggu ketiga. Tuan-tuan tulis sini ya. Tuan-tuan boleh tulis PDPR tambah sisipan. PDPR sisipan ya. Kalau soalan tadi PDPR transisi ya, bukan menengah, PDPR sisipan. Okey, tidak banyak tadi. Soalan yang paling penting, tuan-tuan tekan pula simpan. Simpan. Ya. Dah bila tekan simpan, jangan tekan kembali tuan-tuan. Tekan kepada cipta pembelajaran modular. Yang ni ya. Cipta pembelajaran modular. Jadi kita tekan cipta pembelajaran modular. Apa yang kita nak pilih tuan-tuan? Untuk DPK 2.0 bagi subjek biologi, dokumen penjajaran kurikulum untuk 2.0 untuk subjek biologi, mereka ada sisipan. Tapi untuk subjek DPK 2.0 bagi geografi, sejarah, rasa saya tak ada sisipan ya. Sebab tu saya ambil contoh subjek biologi. Tuan ambil sekolah mana tadi tuan ambil? Kita nak ambil sekolah menengah tadi. Kelas tingkatan 4 tuan, sebab kita nak sisipkan tingkatan 4. Jadi kita masukkan tingkatan 4. Kita masukkan tadi sebab subjek ini sains matematik. Ya. Subjeknya ialah biologi. Sekolah saya ulang balik tuan-tuan ya. Kita pilih sekolah menengah, tingkatan 4, sains dan matematik dan biologi. Ingat tuan-tuan ini sisipan tingkatan 4. Tapi kita nak ajar mereka di tingkatan 5. Kemudian bila dah okey, semua dah betul, tuan-tuan tekan add modular. Jadi modular telah ditambah. Ya. Modular tadi telah ditambah. Tuan-tuan nampak ya, tingkatan 4, sains dan matematik, biologi. Saya masuklah ini lagi saya fisiologi manusia dan haiwan ni. Itulah yang tertinggal pun ya. Saya letak je lah. Ni contoh dia tuan ya. Saya pun tarikh ni. Saya letak je contoh. Teknik kandungan pun saya letak saja. Tuan-tuan ya, kalau link terputus tolong maklumkan tuan-tuan ya. Saya harap saya tunjukkan ni terpapar di komputer masing-masing ya. Terpapar di komputer tuan-tuan. Inilah contoh ya. Sampai sinilah kot ya. Saya ada pembelajaran ni pula saya letaklah semua. Okey, sebelah tu standard pembelajaran pun saya letaklah contoh tuan ya. Oh ni dah ulang 2 kali. Ulang 2 kali ni. Slide lain ya. Okey, ni contoh. Ini saya cuma buat atas tajuk ya. Yang tadi contoh saya berikan. Pada akhir PDPR murid dapat. Jadi tuan-tuan tuliskanlah satu apa dia. Kalau ada satu, kalau ada ni kalau ada katakan ada 2 kali kelas ya. Satu-satu. Sorry. Dia kata satu ya. Jadi 1, 2. 1, 2. Maksudnya sehari tu ada 2 objektif ya. Hari kedua pun ada 2 objektif. Nanti contohnya lah kita boleh sambung. Kita ready lagi tuan ya. KK kalau perlu. Untuk kita 25. Kita tekan butang simpan. Okey. Tuan-tuan tekan. Kembali. Telah menjadi cipta ya. Okey. Sekarang telah semua dah ada. Kita tekan. Simpan lagi. Dah ada ni ya. PDPR simpan. Kita tekan simpan. Ini tak isi tuan-tuan ya. Ini kita isi juga. Tuan-tuan. Kita ni isi. Tadi untuk tingkatan 4. Tadi untuk subjek. Ini untuk kita punya ni lah. Cuma objektif tak payah tuan-tuan ya. Sebab kita dah isi di tingkatan 4 tadi. Kaedah kita buatlah modul
projek, tema, mungkin saya tak boleh bisa lompat terus. Pendekatan dalam talian, luar talian, ya, dan tekan simpan. Okey, kembali, kalau risau simpan lagi. Okey, tutup. Kita buka rekod. Ada rekod tersebut. Ini tuan ya. Jadi kena pastikan kalau kita pilih nama, Khairuddin nama saya, cari, oh nampak tak ada. Sebab apa tuan tak ada? Tengok bulan tuan-tuan ya. Saya tadi buat bulan 2. Ni Januari memang tak ada, tengok Februari. Bila tengok Februari dah ada tuan-tuan ya. Bio PDPR T5 minggu ketiga, tapi kita dah buat sisipan. Kita tekan MRW. Dia dah keluar ya. Tapi kalau tuan-tuan lihat ya, walaupun kita mengajar tingkatan 5, ya, tapi kandungannya ialah modular. Tuan nampak? Aras kelas tingkatan 4 dah. Dia tidak ada tingkatan 5. Walaupun kita dalam kelas ni tingkatan 5. Sebab itu dipanggil modular ya. Cuma saya nak ulang balik yang ni ya. Adegan pengajaran ni. Kalau mungkin tuan-tuan tadi terlupa, tak susah. Klik mana-mana yang tulisan berwarna biru. Nampak tak tuan-tuan pembelajaran, pasca pembelajaran, tuan-tuan tekan simpan, tutup. So dia dah keluar begini tuan-tuan ya. Dah keluar dah pembelajaran konvensional pasca, dan tuan-tuan dah adalah untuk PDPR sisipan bagi tempat. Jadi tugas tuan pilih kelas dulu tuan-tuan ya, jangan terlupa pilih kelas. Kadang-kadang kelas ni terlupa ni, 5 gambar. PDPR, mungkin projek tak ada lagi untuk sekali ni, modul saja. Okey, tapi masih pakai 2 talian, luar talian. Ini tidak ada. Ini mungkin minggu lagi ya. Mungkin hari yang lain ni. Hari kedua kot ya. Ini pun mungkin hari kedua lah. Ini pun mungkin hari kedua. Ini pun saya ambil objektif 2 ni lah. Objektif pertama tu saya tadi, kenapa buat 1, 2, 1, 2? 1, 2 ni untuk hari pertama PDPC dalam kelas yang sama. 1, 2 ni untuk PDPC hari kedua, PDPR hari kedua untuk kelas yang sama. Betul ada 1, 2, 1, 2. Bila dah okey, saya terus tekan cipta RPH. So dah keluar tuan-tuan ya. Ada 5 gambar, ada ni saya boleh letakkan masa macam tadi juga, 30 minit. 30 minit. Ini saya buat 60 minit sebab mereka mungkin menulis artikel, lihat modul ya yang diberi, jadi dah terlebih ni. 30 minit juga. 1 jam setengah tadi kan? 1 jam 30 minit So dah ada 10 minit cukup. 1 jam dalam talian, 30 minit di luar talian. Dan tak semestinya begitu tuan-tuan boleh terbalikkan juga. Mungkin 30 minit dalam talian, 1 jam untuk di luar talian. Mana-mana boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Okey, dah ada siap semua ni. Okeylah tuan ya. Boleh letakkan kelas dulu tuan, berapa bilangan dia. Nampak dia? Tarikh Januari kenapa tak ada? Sebab di Januari tuan-tuan, kita tadi rancang Februari jadi kita buat Februari tak 25. Katakan di Khamis ya. Di Khamis ni kan. Pukul 9, 10.30. Sampai 10.30. Okey, jadi semua dah. Saya terus tekan, sedia, pasti diklik ya, sedia untuk dibimbing dan nilai. Klik, pasti diklik dan tuan terus tekan butang simpan. Tuan-tuan boleh edit semula, mungkin tuan nak tambah objektif 1, 2 ni apa dia, dan mungkin nak tambah aktiviti di dalam ni lah. Ya, di dalam aktiviti pembelajaran dan penglibatan pelajar ni tuan boleh tambah. Jadi kalau nak ikutkan, saya telah habis gunakan apa itu sisipan, bagaimana membuat PDPR sisipan.
Sebenarnya lagi mudah tuan kalau cara transisi tadi lebih complicated lagi transisi untuk tahun 1. Alhamdulillah untuk sisipan ni mudah-mudahan lebih mudah lah tuan untuk tuan guna manfaatkan nanti Okey, terus kita patah balik kepada yang asal. Okey. Oh, nampaknya awal sikit 5 minit. Okey. Saya stop pembentangan. Saya bagi peluang kalau tuan-tuan ada pertanyaan, tuan-tuan boleh bertanya terus di sini ataupun tuan-tuan boleh tulis di ruangan chat ni lah, saya akan cuba jawab. Jadi saya bagi peluang lah tuan-tuan untuk bertanya atau menulis pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tuan rasa perlu untuk saya jawab Okey, silakan tuan-tuan, saya tunggu. Okey, sementara tu tuan-tuan jangan lupa tolong ya saya. Assalamualaikum. Kami ni lambat masuk tadi. Nak tanya tentang jadual waktu macam mana campur bersemuka dengan PDPR. Oh, maksudnya bersemuka secara dalam talian Okey. Bukan semuka di sekolah, kemudian ada juga PDPR. So jadualnya macam mana? Setakat ni yang ada tu tingkatan 5 tuan-tuan. Puan tingkatan 5 2020 Ya. Okey. Cadangan ni cikgu untuk Puan Haji Nomah bagi tingkatan 5 2020 supaya tak payah kita pening kepala sangat. Macam ni tuan-tuan kita gunakan RPH yang biasa saja. Contohnya untuk bersemuka pakai RPH biasa. Untuk di luar talian pun tuan-tuan gunakan RPH yang biasa juga, yang tuan-tuan selalu pakai. Sebab mereka ni sampai bulan 2 sahaja, 22 bulan 2. Sebab tu mereka dah exam. Kalau tuan-tuan gunakan CIDS pun, dia ada masalah sebab kandungan masa tu kita panggil bukan DSKP. Lupa namanya. Kaitan KBSM. Apa istilah ni, dia bukan DSKP tuan-tuan saya dah lupa dah. Yang itu telah dikeluarkan daripada sistem CIDS. Jadi saya cadangkan tuan-tuan guna cara lama aje. Okey, faham. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Okey, soalan seterusnya. Sementara kita menunggu mungkin ada persoalan atau perbincangan untuk bertanya soalan, pastikan tuan-tuan isikan dulu SPL KPM yang ada pada ruangan chat tu. Isi tuan-tuan jangan lupa kena isi tu. Untuk kehadiran kita lah SPL KPM. Okey, ada pertanyaan daripada Cikgu Aniza daripada SMK Serungkup. Okey, terima kasih pada Encik Asrul yang telah juga menyediakan pautan bagi SPL KPM ini. Okey, doktor boleh tunjuk sekali lagi tentang cipta pembelajaran modular tu. Yang nak pilih tingkatan 4 tu. Okey. Permintaan dari Cikgu Aniza untuk pembelajaran modular. Mungkin saya kena ambil kimia pula kot Kita cuba ambil kimia Macamlah saya pandai je kimia apa. Okey, saya kena present semula. Ini adalah cara untuk membuat modular bagi matematik lah. Matematik Okey, saya present balik. Okey, kali ni saya nak ajar kelas yang sama. Tapi saya nak ajar matematik. Okey, mula-mula kita ialah cipta rekod baharu. Cipta rekod baharu. Saya buat mat. PDPR tingkatan 5 minggu 2 lah. Tak apa sebab ni mat tadi bio kan. Kategori kelas sekolah menengah tingkatan 5 subjek matematik dan kita pilih matematik. Ada matematik tak? Matematik pastikan dipilih PDPR. Settle tak masalah ni tuan-tuan boleh Ini macam saya tadi. Kemudian kita cipta rekod. Okay, rekod kita telah dicipta berjaya. Kita betulkan tarikh kita ni sebab kita ni minggu ini, minggu kedua.
Ambil balik bulan 1. Yang ini tadi, bulan 1 patut bulan 2. Kalah bulan 2 pula. Astagfirullahaladzim, terlajak ni. Ni baru betul Okey, minggu 2. Yang 2. Pastikan tuan-tuan tulis PDPR sisipan. Tulis tuan pemberitahuan ni supaya kita boleh beza antara PDPR dengan sisipan Okey, yang ni tinggalkan tuan-tuan tak perlu. Sebab apa tak perlu tuan-tuan? Sebab kita nak ambil tingkatan 4. Jadi yang ni kita tinggalkan saja. Tinggalkan saja dan tuan-tuan pilih simpan. Simpan. Di sini penting tuan-tuan cipta pembelajaran modular. Tuan-tuan pilih cipta pembelajaran modular. Dan keluar lagi seperti ini. Dan tuan pilih masih sekolah menengah. Pilih tahap kelas. Tingkatan 4 tuan-tuan sebab ini yang kita nak sisipkan. Tingkatan 4. Kategori kita ambil tadi sinematik kan. Sinematik. Subjek kali ni matematik. Subjek ambil matematik. Kemudian kita add modular. Add modular. Tekan. Di sini dah keluar tingkatan 4. Baru kita isi tuan-tuan, bidang pelajaran tadi. Tadi yang tingkatan 5 tak payah isi. Barulah kita isi. Apa ni? Lama je nak tinggal saya letak tuan contoh. Asas nombor. Strategi apa dia? Letak. Okey, teknik kandungan, teknik pembelajaran. Kemudian ni dah apa persamaan ni tuan-tuan terpulang saya pun tak faham. Okey. Letakkan yang tu. Okey. Tuan-tuan letak. Saya letak contoh objektif itulah saya buat dia pada akhir PDPR murid dapat. Katakanlah saya buat 1, 2, 1, 2. Tuan-tuan tekan simpan. Tuan-tuan tekan kembali Jangan tekan tutup tuan-tuan. Kembali, jangan tekan tutup. Ini penting ni. Tekan kembali. Dia akan balik yang tadi kita yang asal tadi. Kalau yang asal tadi, kemudian di sini baru kita tambah. Tolong tambah. Ni kali kita ambil modul lah. Projek. Pendekatan. Luar talian. Cukuplah 2 tuan-tuan Kaedah tu cukup. Tapi tuan-tuan kaedah dengan pendekatan ni memang kena isi tuan-tuan Sebab ni kaedah dan pendekatan ni memang ada dalam cadangan PDPR yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Jadi kena isi. Tak boleh tinggal. Yang lain tak perlu tak boleh tinggal. Kemudian simpan. Kalau tuan-tuan risau disimpan tak, tuan-tuan kembali. Tekan simpan lagi. Tutup. Dan kalau tuan-tuan buka rekod. Buka rekod. Nak cari nama saya. Cari. Okey, kita cari yang tingkatan 5 tadi. Mat. Ni. Mat PDPR tingkatan 5 Kalau tuan-tuan klik ni MIW. Klik. Dia telah keluar tingkatan 5. Tetapi di bawahnya ialah tingkatan 4 subjek matematik. Itu maksud dia modular tadi. Jangan lupa tuan-tuan ni ubah di sini. Dia kena ubah tuan-tuan Ubah pada ni. Simpan. Tutup. So dia akan berubah. Pilih lagi kelas. Nampak tuan-tuan pilih sisipan. Yang ini telah dibuat telah diubah dah. Modular tingkatan 4. Mungkin ni tak perlu lagi. Ini contoh tuan-tuan mungkin saya sebut ni salah.
Salah maksud saya salah di konten lah. Maksud saya tak ada konten. Sebagai contoh. Ini mungkin tak ada. Tak ada. Tutup. Tak ada lagi. Dan tuan terus buat pada cipta RPH. Jadi bila tuan-tuan dah cipta RPH, tuan-tuan boleh lihat lah tadi minggu katakan tadi kita nak jadi Khamis. Katakan masa pukul 9 hingga jadi 10.30 Okey, dah ada semua ya, tempat dah ada, objektif dah ada, sila bimbing dan cipta RP. Jadi dah ada lah page kita ya tuan-tuan ya. Dah selesai dah. Selesai, boleh syuting kalau perlu nanti. Kita kembali. Okey, saya tutup pembentangan. Okey tuan-tuan, harap boleh menjawab tadi Cikgu Aniza tadi harap boleh menjawab tadi Sekali lagi, pertanyaan pada Cikgu Yunus. Perlukah ERPH untuk ETA 5 2020? Seperti itulah yang dicadangkan untuk ETA 5 2020. Ambil sahaja, gunakan biasa, jangan gunakan CIDS. Sebab mereka ni hanya sampai bulan 2 sahaja. Jadi saya usulkan gunakan RPH yang biasa digunakan cikgu sebelum ini supaya lebih mudah. Boleh Cikgu Yunus ya? Okey, ada pertanyaan lagi? Sama-sama Cikgu Aniza. Untuk ETA 5, okey betul lah. ETA 5 buat RPH macam biasa, tak perlu CIDS. Ya betul. Betul Puan Raja Norma kita gunakan saja yang biasa. Mohon tanya tuan-tuan, SPL KPM tu boleh diisi Ada tak yang boleh diisi tak boleh masuk? Harap boleh diisi tadi ada cikgu yang mesej pada saya, SPL KPM tu beliau cuba masuk tapi tak dapat masuk. Mungkin cikgu tu saja yang ada masalah kot. Saya cuba isi lah. Saya cuba isi. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah Tak ada masalah, boleh. Okey, nampaknya link ni okey, tak ada masalah. Mungkin cikgu tadi ada masalah capaian internet. Okey, ada pertanyaan lagi. Rekod jadual RPH tahun lepas kena delete atau tambah sahaja? Okey, rekod jadual RPH tahun lepas jangan delete tuan-tuan ya. Itu simpanan kita tu. Tuan-tuan jangan delete, tambah saja untuk tahun 2021. Jadi tak perlu di-delete untuk RPH tahun lepas ya. Lagi ada pertanyaan tuan? Link SPL KPM tidak boleh dibuka. Saya buka tadi tuan elok tadi. Baru saya buka tadi. Saya isi, elok pula. Cuba Cikgu Muhammad Azim semak balik. Mungkin capaian internet dan sebagainya. Saya dah klik tadi tuan memang saya boleh isi tadi. Tak ada masalah. Tadi memang tak boleh. Sekarang Cikgu Nur Baizura kata dah boleh dah. Cikgu Raja Norma kata klik link bawah. Cikgu cuba klik link bawah sekali tu. Jangan pukul 2.58 bukan pukul 2 1 minit. Pukul 2.58. Mungkin ni yang terbaru. Yang link yang kedua tuan-tuan Okey tuan-tuan, ada lagi pertanyaan? Ada lagi tuan-tuan? Jika ingin bertanya. Setakat ni kita ada 40 cikgu daripada sekolah menengah. Alhamdulillah tak ada pula yang mesej personal pada saya tak dapat masuk. Sebab kita 40 orang aja Dan ada cikgu juga yang cikgu penyaras CIDS yang membuat sidang video terus Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada penyaras sekolah yang berusaha menyediakan sidang video. Jadi maksudnya link ni bolehlah dimasuki oleh penyaras sahaja Terima kasih cikgu Terima kasih juga pada Encik Hasrul yang menyediakan link untuk bengkel kita hari ini, bengkel CIDS. Terima kasih juga kerana menyediakan pautan untuk SPL KPM. Saya harap tuan-tuan semua dah isi. Okey, untuk
Terakhir saya tanya lagi tuan-tuan, ada tak apa-apa persoalan? Okey, kalau dah nampaknya tak ada saya tengok balik dekat chat pun dah tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah, saya harap tuan-tuan tadi dapatlah menerima sepenuhnya bengkel yang sama-sama kita ikuti tadi, yang saya cuba berkongsi idea saya kepada tuan-tuan. Okey, dan mudah-mudahan ya tuan-tuan boleh melaksanakan CIDS, dan saya cuba sampaikan amanat daripada Puan Kasmiati, Tuan PPD kita memohon supaya semua cikgu semua guru di daerah Bangan Datuk bagi tahun 2021 perlu menggunakan CIDS ini. Itu sasaran target untuk PPD Bangan Datuk. Semua guru di PPD Bangan Datuk menggunakan CIDS. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan semua yang sudi bersama-sama pada hari ini untuk berbengkel CIDS. Salah dan silap saya mohon maaf ya tuan-tuan. Walau bagaimanapun untuk Google Meet ni saya terus kekalkan sehingga 3.30. Saya akan keluar tepat pada 3.30 nanti. Mana tahu ada cikgu-cikgu yang nak masuk di saat akhir atau ada pertanyaan di saat akhir. Tapi bagi tuan-tuan, selepas tuan-tuan isi SPL KPM, tuan-tuan boleh keluarlah boleh keluar untuk membuat urusan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam.